Assalamualaikum dan salam Malaysia prihatin semua. Suka saya ingin menjelaskan dengan lebih terperinci tentang penggunaan dana kumpulan wang amanah negara, KWAN. Pindaan undang-undang ke atas Akta KWAN 1988 melalui ordinan darurat baru-baru ini membolehkan dana KWAN digunakan. Namun, dana itu hanya dihadkan untuk perolehan vaksin dan apa-apa perbelanjaan yang dilakukan berhubung dengan vaksin bagi apa-apa wabak penyakit berjangkit. Ianya tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang tidak dinyatakan di bawah pindaan undang-undang tersebut. Pun begitu, semua sedia maklum, penggunaan dana KWAN berjumlah 5 bilion ringgit dihaskan untuk pembelian dan pemberian vaksin melalui pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Malah, anggaran 5 bilion ringgit bagi perolehan vaksin hanyalah menggunakan jumlah pelaburan yang dijana, tetapi jumlah prinsipal atau pokoknya sebanyak 10.4 bilion ringgit masih kekal dan tidak digunakan. Saya sedar dan faham banyak pihak mempertikaikan kenapa kerajaan menggunakan dana KWAN. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita perlu mengimbangi pemulihan jangka pendek dengan kelestarian jangka panjang. Kesejahteraan rakyat adalah tumpuan utama kerajaan. Namun kerajaan mempunyai ruang fiskal yang terhad. Objektif KWAN apabila ditubuhkan 33 tahun dahulu adalah untuk melindungi generasi masa depan. Siapa lagi generasi masa depan jika bukan kita di saat mengharungi cabaran COVID-19 yang mungkin krisis paling getir dan serius dalam sejarah negara kita. Keadaan semasa merupakan saat mendesak bagi menjayakan program vaksinasi yang merupakan kunci kepada pemulihan ekonomi dan menjamin masa depan generasi akan datang. Jika tidak digunakan sekarang, bilakah masa yang lebih sesuai untuk menggunakan dana KWAN? Tambahan pula, dana KWAN pernah digunakan sebelum ini pada tahun 1998 untuk pembangunan projek Paya Indah Wetlands. Jika ia boleh digunakan untuk Paya Indah Wetlands, bukankah penggunaannya bagi program vaksinasi bagi menjamin nyawa dan keselamatan kita ini lebih mendesak? Ada yang bertanya, mengapa kita tidak boleh meminjam lagi kerana kadar pinjaman semasa rendah? Jawapan pendeknya, kita mempunyai ruang fiskal terhad dan tidak wajar kita terus meminjam. Kenapa begitu? Ini jawabnya. Dana KWAN dipilih kerana kerajaan telah mewarisi hutang, pinjaman dan liability melebihi 1 trilion ringgit, termasuk jaminan pinjaman tanpa sumber pembayaran balik seperti hutang 1MDB, SRC International, 1MDB Energy dan sebagainya. Kerajaan juga mewarisi liability lain seperti hutang Private Finance Initiative, PFI, ekoran pendekatan terdahulu untuk melaksanakan perbelanjaan secara off-budget tanpa diperuntukkan dalam belanjawan tahunan. Jadi atas prinsip ketulusan, kerajaan sekarang tidak akan mengulangi amalan perbelanjaan secara off-budget ini. Komitmen pembayaran balik liability tersebut dianggarkan lebih 20 bilion ringgit setahun untuk 5 tahun akan datang atau sekurang-kurangnya 100 bilion ringgit. 100 bilion ringgit ini cukup untuk membayar kos vaksin sebanyak 20 kali ganda atau lebih 8 kali ganda bantuan langsung untuk B40, berkali-kali ganda geran khas prihatin dan subsidi upah dan sokongan lebih padu kepada petugas barisan hadapan kita. Adakah Malaysia satu-satunya negara yang menggunakan dana dari rizab atau tabung amanah bagi menangani krisis COVID-19 ini? Tidak. Pelbagai negara lain turut menggunakan dana dari rizab atau tabung amanah. Dari Ireland yang menggunakan sebanyak 1.8 bilion US dollar dari National Surplus Reserve Fund ataupun Rainy Day Fund, sehinggalah ke Norway yang menggunakan sebanyak 37 bilion US dollar daripada Government Pension Fund globalnya. Malah, jiran kita Singapura turut menggunakan rizab dalaman bernilai hampir 40 bilion US dollar. Sebagai perbandingan, penggunaan dari dana KWAN oleh Malaysia ialah sekitar 1.2 bilion US dollar. Penggunaan dana KWAN dalam bentuk geran juga penting untuk memastikan defisit fiskal kekal di bawah sasaran 6% pada penghujung 2021. Sekiranya kos vaksin sebanyak 5 bilion ringgit tidak digunakan daripada dana KWAN, keperluan meminjam kerajaan adalah jauh lebih tinggi dan sasaran defisit mungkin akan meningkat. Yakinlah bahawa walau apa sekalipun
Kami di Kementerian Kewangan akan lakukan yang terbaik untuk rakyat, insya-Allah. Sekian, terima kasih.